أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الأكرمين وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi menerusi bacaan kita ini tentang syarikat yang ketiga pada malam ini, selepas daripada syarikat Anan, kemudian syarikat Abdan, kemudian malam ini syarikat Wujuh. Jadi syarikat Wujuh ini adalah salah satu daripada syarikat yang dicadangkan oleh setengah-setengah mazhab untuk menyelesaikan mana-mana orang yang ada masalah untuk memiliki modal perniagaan. Jadi cara ini boleh dicuba menurut pandangan mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Dua mazhab membenarkan syarikat ini, manakala mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i tidak membenarkan syarikat ini. Jadi syarikat Wujuh ini adalah syarikat menggunakan nama saja, iaitu pemuafakatan di antara dua orang ataupun lebih, dengan menggunakan nama saja, tak ada modal sikit pun. Dengan nama mereka boleh membeli daripada mana-mana pembekal atau juga daripada mana-mana pengeluar produk dengan jumlah yang banyak, dengan bayaran yang ditangguhkan. Lalu hasilnya mereka dapat barang tu mereka jual. Lalu daripada jualan itu diberikan keuntungan sesama ahli syarikat. Jadi ini dinamakan syarikat wajah. Syarikat nama, pakai nama je, modal seseng tak ada. Jadi dua orang ada nama, ya, pakai dua orang tu pergi cari produk apa, orang percaya ke mereka berdua, orang beri dulu barang tu dengan harga yang dihutang, ditangguh. Tak bayar lalu, moga mereka tak ada sesen pun pitih nak bayar lalu ke mana, tapi percaya dengan muka dia tu, percaya dengan nama dia tu. Jadi dinamakan syarikat muka ni, wajah ni syarikat muka kerana orang percaya muka dia. Tu dinamakan syarikat muka, kerana muka dia tu orang percaya. Di mana-mana dia pergi, orang tengok muka dia dulu lagi. Orang tabik, orang hormat, orang percaya, orang sanggup nak ambil barang dulu ambil, tak apa, bayar ke dia. Ini setengah-setengah mereka memang begitu. Kalau kita pergi perak, orang tak Skypen, orang tak muka kita. Bawah sikit je ada muka peropok kita, orang nak ke mana. Muka dia orang percaya. Dia pergi ke hardware, ambil dulu, tak apa, seming ambil dulu kata. Mu nak apa benda lagi? Mu nak atak ambil dulu. Mu nak apa? Paku ambil dulu. Orang panggil syarikat muka. Muka ni makna dengan muka dia tu orang percaya. Lalu dia pun cari seorang lagi saing hak jenis gitu juga. Lalu bila mereka dapat barang dengan tak bayar seseng, lalu mereka jual barang tu. Hasil hak mereka jual dengan untung
bayar hutang dengan untung pakat bagi sama-sama dia. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali membenarkan syarikat begini. Walaupun sesen pun tak ada modal, walaupun gantung kepada muka saja, tak apa kata mereka. Ini hak kita nak bincang pada malam ni. Daripada kita duk berhutang dengan alung, bayar tinggi-tinggi, mana baik daripada kita benarkan dia buat syarikat gini. Tak payah berhutang dengan pia-pia, cuma berhutang dengan kedai saja, berhutang dengan pengeluar ataupun juga dengan pihak penghilang umpama. Lalu kemudian selepas berjaya dia jual barang yang dia dapat itu, dia pun boleh hutang dan dia pun boleh bayar semula kepada syarikat yang mengeluarkan barangan tadi. Jadi syarikat wujuh ini tuan-tuan ialah mari daripada perkataan muka. Di mana perkataan muka ini nak memberitahu pada kita maknanya orang yang ada kemuliaan, orang yang ada nama, orang yang ada kehormatan. Mana orang begini tidak sembarangan lalu orang memberi pada mereka ini dengan sebab muka mereka. Lalu ditakrifkan oleh Ibnu Qudamah bahawa syarikat muka ini ialah ayyashtarika ala ayyashtariya bijahihima dainan fama rabiha fahuwa bainahuma. Syarikat yang mana katanya dua orang bersyarikat. Dua orang bersyarikat ataupun lebih tak ada masalah lah. Paling kurang dua orang. Pakat mereka ini membeli dengan percaya orang, dengan muka mereka, dengan kepercayaan orang. Sanggup orang beri dengan muka dia tu, kita kata dihormatilah. Muka orang percaya, muka hok dak malu tu dak boleh. Ni muka yang memang orang memberi satu kepercayaan pada muka ni. Kalau ia ni mari ambil wei orangnya pasang gitu kedah kadang-kadang daripada pekerja dia. Kalau dia mari ambil wei, kalau dia nak apa-apa wei, itu makna orang ada muka, orang ada nama, orang ada kemuliaan, orang segar, orang percaya meruk dan orang sanggup wei kepada dia walau sesen pun dia tak ada pitih, tapi boleh buat nega orang gini kerana nama yang dimiliki tadi. Dan hari ni ramai orang gini. Ramai orang gini dalam masyarakat. Kira sama ada kelas kontraktor ke apa benda, ambil barang dulu dari hardware. Orang percaya ke dia? Tu pakai kereta bapa apa, nak suruh orang percaya. Main potong saga kedai-kedai gitu. Hardware pun tak percaya. Betul lagi. Tengok apa kain baju pakai apa nampak barangnya. Tak. Jadi orang gini memang nak kena semak sama dia. Nak kena semak. Dengan pakaian yang nak kena semak. Telefon boleh 5 T biar ada. Gantung tekok 2 T, dilinga 2 T dalam kocek sutik. Nampak sangat orang bisnes sungguh dia ni. Nampak mari bunyi belaka 55. Tak tahu nak akak hak mana. Tu baru apa hardware takut gitu. Kerana dia kira ni orang bisnes besar ni. Bisnes besar dia kata. Padahal hari dia belaka telefon 5 orang. Dah bukan orang lain pun. Tapi tak gaya. Gaya dia tu. Dia nyebabkan orang percaya. Wui ke dia. Dia nak barang apa, wui ke dia dulu. Ni contoh yang kita kata. Masing-masing jenis bahasa yang tak ada modal sikit sekadar dengan wajah penampilan saja mereka boleh buat syarikat. Ni bahasa smart semua lah ni. Kereta tak boleh main kerok gitu kena basuh kedai semua kereta. Nampak biar ada kedudukan dalam masyarakat. Ramai orang gini yang kita kata modal skepeng tak ada, tapi boleh buat nega kerana orang percaya dengan muka mereka. Ini yang kita nak bincang malam ni. Syarikat muka
Iaitu syarikat yang hanya bergantung modal dengan orang percaya muka mereka itu. Jadi bila kita dah faham dah makna syarikat wujuh ini tuan-tuan, dan dari mana perkataan wujuh ini kita dapat ini, seperti yang kita sebutkan tadi, sama juga yang disebutkan oleh Imam Syamsuddin As-Sarkhasi yang mengatakan sumiyat bihadzal isim ala makna anna ra'sa malihima wajhuhuma, iaitu dinamakan syarikat ini dengan syarikat muka kerana modal mereka ialah muka mereka tu saja. Modal dia muka dia, pergi kat mana-mana bawa muka dia. Lepas tu dan orang tak percaya dah, sekepeng orang tak ui, mari minta pagi petang orang tak ui. Tapi oleh kerana muka boleh percaya, ke mana-mana pergi orang beri dengan mudah. Lalu fa innahu yuba'u fin nasi'ati mimman lahu fin nasi wajh, lalu diberi pada dia dengan harga tangguh. Tak apalah, ambil dulu, jual, bayar ke dia. Dia yedang barang tadi ada modal dah, jual aje. Jual. Hutang apa pergi bayar hutang, kemudian hutang hak ada bagi sama dia. Ini yang kita maksudkan dengan syarikat muka, yang merupakan sejenis syarikat yang diizinkan oleh dua mazhab dalam masalah ini, di mana telah pun kita sebut tadi pandangan mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Syarikat ini adalah diharuskan, walaupun pandangan mazhab Maliki dan mazhab kita Syafi'i mengatakan tidak boleh syarikat jenis gini. Jadi dua mazhab dalam masalah ini, kedua-duanya ada alasan masing-masing kenapa dibenarkan dan kenapa tidak dibenarkan. Jadi pandangan orang yang mengatakan boleh syarikat ini, apa dalil dia? Apa dia ke dalil dia? Minggu lepas pun kita dah lihat juga masalah yang lebih kurang sama, iaitu syarikat body, syarikat abdan, syarikat pakat kerja. Syarikat pakat kerja, hak kita dah cerita minggu lepas, modal skepeng tak ada, pandai awak kerja belaka. Jadi yang kita telah sebutkan, ada khilaf juga pada syarikat abdan, mana mazhab kita tidak membenarkan syarikat abdan ini. Sama juga macam malam ni mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i tidak membenarkan syarikat pakat kerja, kerana bagi mereka tak ada modal skepeng syarikat mendapa. Syarikat nak kena ada modal baru boleh bagi untung. Tapi mazhab Hambali melihat bahawa tidak mengapa, kerana ada setengah-setengahnya tak ada modal pun boleh dapat untung. Setengah-setengah tak ada modal, seperti bekerja dalam mudharabah. Mudharabah ni tuan PT seorang, orang kerja seorang. Dia hak tuan PT tak kerja sikit boleh hutang kerana kes PT. Tapi hak orang kerja PT selesai tak ada, boleh hutang dengan sebab buat kerja. Jadi sini hutang tidak semesti mari daripada PT. Kadang-kadang hutang mari daripada kerja. Oleh kerana itu mudharabah diizinkan. Jadi kata mereka syarikat pakat buat kerja ni adalah pakat buat kerja, boleh hutang lah, masing-masing buat kerja. Tu buat apa sajalah, sama ada kerja tu sama ngecat belaka ataupun kerja tak sama. Ni pasang atak, ni ngecat, ni pula ikat batu, ni pula buat lokal, ni pula melah, ni pula pasang mozaik. Dari mana walaupun tak sama, mereka pakai redha dah. Apabila dapat untung, pembahagian dibahagikan sesama mereka, semacam mana mereka mengatakan kalau tak ada buat kerja apa pun, nak pergi saja PT apa benda salah. Tak buat kerja pun, duduk tidur bangun, nak pergi saja pun boleh. Apatah lagi kalau bersyarikat. Jadi bagi mereka ini pandangan
yang meletakkan syarikat pakat wak kerja ini dibenarkan kerana melihat bahawa ada di antara kita ni dak wak kerja banyak tapi orang reda nak wis sama banyak apa benda masalah ya kerana ianya melibatkan pada persetujuan daripada pihak yang bersyarikat tadi. Jadi orang yang membenarkan tuan-tuan syarikat muka ini apa benda dalil mereka ini itu syarikat yang pakai nama saja ni, tunjuk muka saja ni. Orang yang ada kedudukan, orang yang kenamaan dia, orang yang dihormati dia, orang yang ada kita kata kehebatan dia lah. Jadi apa benda yang mengatakan mereka ini dibenarkan membuat syarikat ini? Dalil mereka dalam hal ini tuan-tuan, itu mereka mengatakan bahawa syarikat muka ini tidak lebih daripada dalamnya ada wakil dan juga dalamnya ada jaminan. Dia ada wakil dan jaminan. Kita wakil mu pergi cari barang setakat mu boleh, setakat orang percaya kamu. Dan jaminannya dalam tu dibayar lepas daripada jual. Jadi dia kata dua-dua akad ini, wakalah dan juga kafalah, ini tidak dilarang. Dalam syarak kita boleh wakil korang. Kita wakil ke saing kita, bersyarikat dengan dia macam kita wakil ke dia, pergi cari dengan muka mu tu. Dengan muka mu hendak malu tu pergi cari lah barang. Dia nak ui mu ambil. Pergi lah pakai semak-semak sikit. Di mana dia orang nak ui barang ke mu wa'alik kita jual, kita akan bagi untung. Seolah-olah setiap orang mewakili saing dia. Dan mung sama kau, aku wakil ke mung pergi cari barang juga bukan aku seorang je hendak malu muka, mung pun sama juga. Mau pakat pergi cari. Nanya dua-dua pakat pergi cari atas nasib atas nasib hok ia pergi cari. Ada tempat yang percaya nyawi, ada tempat hok beralu dak wani nak ui, tu balik tak ada skepeng. Itu yang dia katakan di sini bahawa syarikat ini mengandungi wakalah. Setiap orang wakil saing dia dan dalamnya ada kafalah, jaminan. Jaminan bahawa kita akan bayar. Dah apa? Kok mana mau cari jumpa kita akan bayar dengan harga tangguh. Tak boleh bayar lalu pun. Dah apa? Kita bayar harga tangguh. Boleh jadi kita bayar lepas laku habis. Ataupun akhir tahun ni baru bayar, ataupun lepas raya ni baru bayar, tak ada apa. Khabar ke dia, bayaran akan mari. Bayaran akan menyusudi. Lalu dalam akad ini ada dua perkara. Pertamanya adalah perwakilan yang dipanggil sebagai wakalah, dan dalamnya ada kafalah, iaitu jaminan untuk membayar. Kalau tak boleh nak bayar pun kita pakat bayar dengan syarikat yang kita buat ini. Jadi hukum wakalah kepada rakan kita ini dibenarkan oleh syarak tuan-tuan. Semacam mana juga jaminan dengan harga yang dibeli itu, kedua-duanya adalah perkara yang diizinkan oleh syarak, tidak salah. Maka akad yang mengandungi betul yang kita kata wakalah dan kafalah ini adalah bentuk yang diharuskan. Kerana itu tidak ada sebab untuk kita nak membatalkan jual syarikat yang kita sebutkan tadi. Ini dalil yang pertama bagi orang yang membenarkan. Dalil mereka sangat kuatlah kerana mereka melihat pada sistem muamalah Islam ini yang ada dalamnya wakalah dan ada dalamnya kafalah. Wakalah wakil, kafalah jami. Kita jamin. Tak apa. Kalau jadi benda-benda kita akan bayar. Mungkin ambil. Tak apa. Orang nak berapa mu ambil. Di setengah mereka modal air liur.
Tak ada sesen pun piti. Tu guna barang orang dulu jual baru bayar. Setengah-setengah. Memanglah. Kalau kita tengok dengan muka dia jual situ sini orang kaki jual. Barang tak ada. Piti pun tak ada. Jual tanah orang je. Pergi situ, pergi sini dia bawa gerang tanah potostik. Jual sini boleh hutang. Hari tuan dia pun beri hutang tadi hasil daripada susah payah dia duk pergi jual barang tadi ni. Yang kita kata kalau ramai yang mana membuat kerja tadi kita panggil syarikat. Kalau seorang individu sajalah, tak ada syarikat lah. Kalau ramai yang pakat buat benda tadi, maka dipanggil syarikat. Muka syarikat dengan menggunakan nama saja, jadi ianya tidak menyalahi menurut pandangan Hanafi dan juga mazhab Hambali. Yang keduanya tuan-tuan, ialah dilihat daripada amalan yang dilakukan oleh orang ramai. Sudah lama dah orang ramai melakukan amalan sebegini. Walaupun ada mazhab tak setuju, tapi amalan ini telah dilaksanakan sejak lama lagi. Dan kalau dilihat sini, mereka menggunakan dalil bahawa ianya diamalkan, ianya dipraktikkan, ianya dilakukan sudah lama oleh orang sejak zaman berzaman lagi, terutama di negara-negara yang bermazhab Hanafi. Mereka ini melakukan amalan syarikat muka ini dengan berluasa, tidak ada larangan sama sekali dalam mazhab mereka, dan ianya tersebar luas di negara-negara yang memiliki penganut mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali ini. Yang ketiganya kalau kita tengok di sini, mereka melihat bahawa untung itu ada dengan sebab kerja juga. Dia kata untung ni mari daripada kerja, bukan mari untung atas angin gitu. Keuntungan yang diperolehi oleh setiap orang itu adalah mari daripada kerja. Dan untung yang mari daripada kerja ini telah disepakati oleh ulama adalah halal. Tak ada orang kata kalau kita kerja boleh untung, tak boleh ambil. Tak. Pak dia buat kerja. Dia bila buat kerja tentu boleh untung. Ini boleh kita tengok dalam sistem mudharabah yang kita kata tadi. Ada orang boleh untung pitih. Modal. Ya modal, ya boleh untung. Ada orang boleh untung dengan tak ada modal, tapi dengan ia kerja, ia tolong usaha, dia boleh. Jadi dia kata tak salah. Kalau dalam syarikat muka ini usaha belaka dua-dua pihak. Iaitu dengan pergi ke sini ke sana. Beli barang pula, alik barang, jual pula. Tu kerja lah tu dia kata. Walau tak ada modal sekeping pun, itu ada kerja. Jadi bila kerja bermakna untung adalah halal untuk orang yang bekerja tadi. Ini yang mana mereka melihat pada sistem upah pun sama kok. Upah ni kerja lah. Kerja mu boleh makan untung. Jadi tidak salah lah makna makan untung daripada upah. Jadi syarikat ini kita kata dia dapat untung daripada dia kerja. Kerja dia ialah pergi tunjuk muka dia kedai. Orang percaya, kemudian ambil barang tadi, beli dengan harga tangguh. Kerja lah dia tu, mu ingat dia. Tu, mana mu ingat akan oleh hutang peri tu. Kerja, kena bawa muka buat pergi kedai. Orang percaya ke tak percaya, tu nombor dua. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka ini bekerja atas sebab tadi mereka layak mendapat untung daripada kerja yang mereka lakukan. Ini dalil yang ketiga. Dia kita tengok di sini dalil yang membenarkan. Pertama sekali dia kata akad ini mengandungi sistem wakalah dan juga kafalah. Dua-duanya ada dalam Islam. Yang keduanya mereka menggunakan adat
banyak tempat mengamalkan syarikat ini. Dan yang ketiga, mereka melihat untung yang hasil daripada kerja adalah tidak salah, halal dimakan semacam mana dalam akad-akad yang lain juga. Jadi bagi kita mazhab Syafi'i ini, apa sebab kita dakwai syarikat ni? Dia nak kena tahu juga. Apa sebab kita dakwai syarikat ini menurut mazhab kita Syafi'i ini? Pertama sekalinya kerana kita tidak menemui sebarang dalil yang menyebut mengenai syarikat begini. Masalahnya ialah tak ada dalil, dia kata. Dalam muamalah dia tak jumpa dalil. Tak kira dalam Quran ke ataupun Nabi, sahabat-sahabat ke tunjuk bahawa syarikat gini boleh. Tidak ada dalil. Jadi oleh kerana tidak ada dalil, dalam hal ini mereka melarang muamalah sebegini. Ini benda melibatkan hukum syarak ni, dia nak dalil, dia kata. Dia ada dalil ada, memang tak jumpa cari. Nak cari dalil dalam Quran pun tak ada, ataupun daripada amalan sahabat pun tak ada. Apatah lagi daripada riwayat dari Nabi sendiri, tak ada. Oleh kerana itu mereka bertegas, kalau tak ada dalil gini, tak boleh. Ini dalil mereka yang pertama, iaitu bila barang tak ada dalil, tak lewat. Terutamanya ianya memang tidak ada sikit pun riwayat yang menyebut boleh ataupun tidak boleh. Dia dalil boleh pun tak ada, dalil tak boleh pun tak ada juga. Dia dua-dua tak ada dalil tadi. Jadi bagi dia begini, baik kita jangan duk tebal. Baik jangan kita duk berani barang tak ada dalil, dia kata. Jangan benarkan barang yang tidak ada dalil ini. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan, dia kata apa yang dibeli oleh seseorang, apa dia yang seorang tu boleh dengan muka dia itu, maka dia khah untuk dia. Dialah yang boleh hutang bak dia hak pergi beli. Dialah hak dapat barang tu, hutang hak mari boleh ke dia lah. Kalau rugi pun kena ke atas dia. Apa yang jadi hutang boleh ke saing dia hak lain juga. Padahal muka dia hak dak malu pergi ke kedai apa dak minta barang apa, kawan tu dak pergi pun. Dadak bila hutang hak lain nu boleh juga. Atas nama benda hak nu boleh juga. Ini yang mereka mengatakan bahawa setiap usaha orang pergi cari barang boleh buat jual, hutang ada boleh kaya lah. Dah dia hak tebang usahakannya. Apa boleh juga kesaing dia dengan sebab pakat aja gak boleh lalu lah. Dengan sebab ada syarikat, ada share dalam tu kok pakai boleh lah. Ini yang mereka menolak syarikat ini dengan alasan bahawa setiap orang buat kerja jadi barang dia. Dia hutang pun jadi hutang dia. Kalau rugi pun kena atas dia tadi. Dia tidak boleh orang lain tu berkongsi keuntungan padanya. Ini dapat dilihat daripada kata-kata Imam Syirazi. Syirazi mengatakan li'annama yashtari kullu wahidin minhuma milkun lahu yanfaridu bih fala yajuzu an yusyarikahu ghayruhu fi ribhi. Kerana apa? Kerana yang dibeli oleh seseorang itu menjadi milik dia secara individu lah. Dah dia beli atas nama dia, dia milik dia lah barang tu. Maka tidak boleh orang lain hak dak beli itu turut sama menikmati keuntungannya. Ini Syirazi melihat bahawa dalam hal ini apa yang dibeli oleh seseorang adalah milik dia, tidak boleh dikongsi kepada orang lain. Dalil lain lagi, tuan-tuan, mazhab kita mengatakan bahawa asas untuk nak buat syarikat,
sama ada pitih ataupun hijau. Dia bagi dia tidak ada pitih, tak ada hijau pun dalam syarikat wujuh ini. Maknanya dia bagi mereka dalam syarikat muka ni pitih pun tak ada. Tu jelaslah pitih tak ada. Hijau pun tak ada dia kata. Hijau benda apa? Apa benda rang dia hak ia buat dengan syarikat ni. Sedangkan hak sebelah sana kata gi kedai tunjuk muka hijau lah tu dia. Mengingat hijau mesti nokang, mesti ikat bata baru mengingat hijau. Hijau ada hak hijau yang mana dengan bersih. Baju dak kotor sikit hijau juga. Gi tunjuk muka kedai. Ada benda kalau toke ui kita nak hutang dulu. Nak ambil dulu. Banyak mana nak 3 lori. Tu. Bila nak bayar? Bayar tahun depan. Tu hijau dia kata. Mengingat hijau ni kan nak kena masuk dalam baru. Nak kena cabut semak ngetang mengingat baru hijau dia kata. Tu bagi orang yang membenarkan kata gitu. Mazhab kita kata dah itu bukan hijau. Hijau ni ialah makna ada perbuatan hijau. Ada pun mendapatkan barang tu dak hijau lagi dia kata. Ini perbezaan dari sudut melihat adakah hijau itu mesti keluar keringat, peluh rejak. Mesti bila hijau tu kok letih kok dohor baru panggil hijau. Ini yang mana kita kata pandangan mazhab kita yang ketiga ini kurang kemah lah. Kurang kemah kerana mendakwa ini bukan hijau. Berat juga ni. Makna hijau kok nak kena rank belaka baru hijau. Ada pun pergi pakai baju smart gitu. Model saing juga kontrak apa benda kok terus dia anggap bukan hijau kerana rank. Tak. Setengah-setengah hijau atas dunia. Yang mana tak payah pakai rank pun ada. Banyak. Hijau pakai rank banyak. Hijau pakai rank. Gali kubur. Dah gali. Boleh habitis. Gali-gali selubang apa. Tu hijau pakai rank orang panggil. Noreh ngetok. Hijau tak kena. Gilek. Hijau no rest. No rest. Tidak ada rehat. No rest. Hijau no rest ni. Hak tu memang kerja apakah rank. Hak jenis gitu kalau lihat begitu. Tapi hak lain-lain lagi tak ada rank sikit pakai. Dak tolong promosi produk orang. Muka semak sikit. Pegang kau pada pisau cukur tu kau tunjuk boleh pitih ke dia. Tunjuk pisau cukur. Cukur pun dak muka dia. Tunjuk saja. Hak tina pula tunjuk pula saipu sikit. Pakai podok atas kepala dia. Tunjuk saipu saja. Pakai dah jadi dah hijau dah hari ni. Dikira tak ada orang titik peluh pun tak ada. Tak ada langsung. Tu makna hak tu duk berdiri atas kursi elektrik ngongek tu. Duk gitu. Hijau dah ambil gambar boleh hitung. Tak lah. Tu kerjaan yang hari ni kalau kita dok tengok dok perlu kepada rank. Mana panggil hijau ni padang dengan muka dia je. Padang dengan muka dia je. Produk benda nak elang ambil muka dia. Dah ni hijau muka kok ni orang panggil. Pakai muka je. Pakai muka boleh pitih. Itu sewa muka dia. Orang sewa muka dia untuk jual produk. Bayar berapa setengah-setengah ya tu. Produk yang ada nama melibatkan pada jualan yang meluas. Pakai muka dia saja pun dah apa dah. Orang beli lalu dah. Baju raya dia pakai orang beli lalu. Kalau kita pakai dia nak beli. Kita pakai baju raya tu ambil gambar. Orang tak kenal kita pergi nak beli. Dengan dia pakai sikit. Terpohang. Main ratus ribu pasar. Kerana muka dia punya pasar. Ada pakai kedok tahu dia tu. Baju raya tak dia. Mana-mana ahli sukan yang terkenal. Buat produk apa. Air apa. Pegang air.
seolah minum dia kedak tu dia minum air tu dah. Laku lalu dah air tu. Gitu lah. Tu pakai tudung sikit. Jual tudung. Laku lalu. Ada bila dia pakai tudung pun tak tahu. Nampak tu buka semua rambut dia depan orang. Habis dah iklan pakai tudung. Jadi ramai hak beli. Itu hari ni ada kerja-kerjaan yang tak ada lelah sikit pun. Tak ada lelah doha pun jadi pitih. Oleh kerana tadi tidak menepatilah kalau dilihat di sini. Kalau dikatakan bahawa syarikat wujuh ini tidak ada rank situ, tidak ada kerja di situ, maka tidak dibenarkan. Kemudian lagi antara lain lagi mereka mengatakan tuan bahawa di dalamnya mengandungi ketidaktentuan yang sangat besar dalam syarikat wujuh ini. Di mana kalau kita tengok setiap orang yang bekerja tidak sama dengan kawan dia. Bila tidak sama bagi sama. Tentulah dia kata ada ketidaktentuan yang sangat jelas. Kerana dua-dua ni kerja tak sama. Barang yang mereka boleh itu ada tidak sama. Banyak mana dua-dua orang tu boleh tidak sama, tapi perkongsian itu boleh jadi sama. Ini dalam keadaan begini adanya yang dipanggil ghara ketidaktentuan. Menyebabkan perkara ini ada sikit sebanyak tidak sama antara pihak-pihak yang bersyarikat. Lalu dalam keadaan begini katanya tidak dibenarkan kerana tidak adil antara pihak yang bersyarikat tadi. Apa-apa pun bila kita melihat kedua-dua dalil daripada dua-dua pihak ini, dapat kita lihat bagaimana perhujah setiap kumpulan menghujah pada pihak yang lain. Kalau dilihat dalil-dalil orang yang membenarkan, itu dalil yang mengatakan boleh ini adalah dalil yang lebih kuat. Ada lebih kuat kalau dilihat dari sudut bagaimana mereka melihat apa-apa konsep muamalah yang diizinkan oleh syarak, walaupun bubuh dalam syarikat apa konsep tadi tetap diterima dia, tetap dibenarkan dia, tidak menyalahi dengan apa yang digariskan oleh agama kita. Jadi kalau dilihat di sini pandangan yang mengatakan boleh itu adalah lebih kemas. Ini semacam mana yang ditarjihkan oleh kebanyakan ulama. Mereka kata apa yang mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada dalil dalam bab muamalah ni, banyak benda tak ada dalil. Dalam bab muamalah banyak benda tak ada dalil tapi dibenarkan. Kerana hukum asal muamalah boleh. Selagi mana tidak ada dalil larang, pakai boleh, mereka kata. Di dalam bab muamalah ini mereka melihat keharusan. Keharusan itu dibenarkan pada setiap manusia buat benda yang tak berlanggar dengan syarak. Apabila berlanggar barulah tak boleh. Di mazhab kita kata tak ada dalil tak boleh buat. Mereka kata tak. Itu hukum asal yang berkait dengan perkara-perkara muamalah ini, perkara yang berkait dengan akad ini adalah harus selama mana tidak ada nas yang melarangnya. Dan syarikat muka ini, syarikat pakai nama ini adalah di antara bab muamalah. Oleh kerana itu ianya adalah diharuskan kerana tidak ada nas yang melarang terhadap sistem muamalah yang berasaskan kepada syarikat nama ini, syarikat wujuh, syarikat pakai muka ini saja dibenarkan kerana ianya adalah suatu daripada perkara yang bersesuaian bersesuaian dengan apa yang diamalkan di dalam masyarakat pada zaman terdahulu. Adapun yang mengatakan bahawa syarikat ini
adalah perlu dibahagikan kepada pemilik dia kho. Orang yang pergi beli barang dia bolehlah hutang tu. Lalu dijawab bahawa dalam hal ini jikalau kita dah pakat dah, maka hasil hak boleh jadi 2 orang lah. Bukan jadi seorang sebab kita pakat dah. Aku cari mu pun boleh juga. Mu cari aku boleh juga. Ya kira dari awal dah. Setuju dah wakil mewakili dipanggil. Wakil mewakili. Kalau wakil mewakili makna untung hak boleh dua-dua lah. Ini yang dijawab kepada kata-kata Syirazi, manakala yang mengatakan bahawa kerjaan ini, syarikat ini tidak ada kerja, dijawab dia bahawa kerja dalam syarikat ini memang ada, kerana mereka pergi beli, pas beli pula jual pula. Ini semua kerja lah dia kata, bukan hanya mudah nak pergi beli, nak pergi jual pula, tu kerja lah. Semua ini menandakan bahawa ada kerja sebenarnya dalam syarikat wujuh. Oleh sebab itu mereka mengatakan adalah lebih baik mengamalkan syarikat ini daripada kita pergi buat hutang dengan bayaran riba yang tidak menentu, kadang menyebabkan jadi tidak untung, menanggung beban yang banyak. Baik kita membenarkan syarikat wujuh ini, memandangkan ianya masih lagi diterima oleh setengah-setengah mazhab. Itu yang boleh kita tengok pada malam ni. Ini syarikat Al-Wujuh. Minggu depan kita tengok syarat-syarat. Walaupun mereka membenarkan syarikat ini, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi lah dalam mengesahkan syarikat ini. Itu saja untuk malam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.